bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh al-imam an-Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi ini dapat kita menunaikan tuntutan yang diperintahkan Allah dengan mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah dan dapat pula kita duduk di dalam satu majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Raudatul Jannah oleh kekasih kita Nabi Muhammad. Kita untuk selalu berada di dalam raudah-raudah, taman-taman syurga Allah. Maka besar harapan kita, moga-moga Allah memilih kita untuk berada di dalam syurga Allah yang sebenar secara hakiki dan abadi nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung
kitab Nasaihul Ibad, muka surat 99, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Abu Sulaiman Al-Darani berkata, kebahagiaan akan selalu diterima oleh orang yang tidak melangkah satu langkah pun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yajzika minhul qalil. Ikhlaskan perbuatanmu, maka yang sedikit pun darinya akan mencukupimu. Baik. Ni kita sambung lagi berkenaan dengan selepas perbahasan kita cerita tentang Abu Zar Al-Ghifari. Cerita Abu Zar Al-Ghifari dah habis. Ini dia sambung lagi dengan nasihat-nasihat agama yang berguna untuk kita. Jadi ada satu orang ulama yang bernama Abu Sulaiman Al-Darani. Dia berkata, kebahagiaan akan selalu diterima oleh orang yang tidak melangkah satu langkah pun selain hanya kepada Allah SWT. Ayat ni kena baca elok-elok sebab takut disalah faham. Ni dia guna kaedah nafi isbat, istilah. Dia satu kaedah, nama dia al-isbatu ba'dan nafi li ifadati hasrin. Artinya, apabila suatu ketetapan itu datang selepas perkataan nafi, itu menunjukkan pengkhususan. Maksud dia, kita baca ayat ni, dia kata kebahagiaan akan selalu diterima. Yang pertama dia nak mentionkan bab kebahagiaan. Nak dapat kebahagiaan, orang yang boleh terima kebahagiaan atau dapat kebahagiaan ialah orang yang tidak melangkah satu langkah pun. Ayat ni nafi nama dia. Ini penafian sebab ada perkataan tidak. Orang yang tidak melangkah satu langkah pun. Masuk pada perkataan selain. Selain situ dengan makna isbat. Selain hanya kepada Allah SWT. Dalam arti kata lain maksudnya tak ada satu jalan pun, tak ada satu langkah pun untuk dapat kebahagiaan melainkan jalan Allah, melainkan langkah pada Allah. Maknanya siapa yang melangkahkan dirinya kepada Allah, maknanya langkah itu maknanya mendekatkan dirinya kepada Allah, maka orang itulah yang akan menerima kebahagiaan. Orang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak berjalan kepada Allah, maka sama sekali tidak akan menerima kebahagiaan. Bukan mungkin, tapi confirm. Macam tu. Itu maksud. Sama macam kataan la ilaha illallah. Dia mula dengan kataan nafi dulu. La ilah, tak ada Tuhan. Illallah, selain Allah. Itu isbat. Jadi bila nafi dan isbat, nafi datang dulu, isbat datang kemudian. Al-isbatu ba'dan nafi li ifadati hasrin, kata ulama. Apabila perkataan isbat datang selepas perkataan nafi, itu menunjukkan pengkhususan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Boleh je ayat ni, melainkan Allah, tak ada Tuhan. Boleh tak? Tapi perkataan yang Allah letak, tak ada Tuhan dulu, nafi dulu. La ilah. Betul? Illallah, melainkan Allah. Maksudnya itu makna khusus. Maknanya memang tak ada Tuhan. Hanya Allah saja Tuhan. Itu datang perkataan hanya situ. Sama kat sini.
takkan dapat satu langkah kebahagiaan melainkan langkah pada Allah. Maknanya hanya langkah pada Allah je boleh dapat kebahagiaan. Langkah kepada selain daripada Allah sama sekali tidak akan dapat kebahagiaan. Bukan mungkin tapi confirm. Macam tu. Okey? Jadi kalau nak mencapai kebahagiaan, nak bahagia, maka dekatkan diri kita dengan Allah. Tu je jalan dia. Jadi tak payah pergilah motivasi ke, camp kaunseling ke apa ke benda ke. Tak, balik kepada Allah tu je. Kadang kita habis duit hantar anak macam-macam ke tak? Kalau camp solat ke apa tu tak apalah. Tapi untuk kaunseling ke apa ke, tak. Kadang-kadang masa kaunseling elok sekejap. Balik tu jadi balik pula. Tak, balik kepada Allah. Bawa anak-anak kita pergi masjid. Ajak dia solat jemaah sama-sama. Dan ni orang sibuk tengah kempen solat subuh macam solat Jumaat ni. Yang terbaru di masjid Merbuk, tempat Ustaz Firdaus Firabit tu, geng Mak Rempit, geng motor AS5. Subuh, Zuhur, Ngasar. Bayang, macam Jumaat. 3 waktu. Kita pun boleh buat di Manjung, di Setiawan. Kan? Ni. Itu je, kembali pada Allah, dapat kebahagiaan. Jadi kalau hati tu rasa serabut, masalah, tension, baliklah pada Allah. Allah lah kunci kebahagiaan. Kan? Kita buat benda lain, ada orang nak cari kebahagiaan, dia kata pergi enjoy. Ada yang kadang-kadang pergi kelab malam. Bukan bertambah bahagia, bertambah serabut ada. Kan? Nak kebahagiaan, nyanyi karaoke. Apa benda karaoke? Boleh dapat bahagia pun. Bukan bahagia di situ. Kan? Jadi yang kebahagiaan yang sebenarnya balik pada Allah. Sebab Allah tu Tuhan kita. Allah lah yang meletakkan keserabutan pada diri kita. Allah jugalah yang mengangkatnya semula. Allah yang beri kita penyakit, Allah juga yang angkat penyakit. Jadi kuncinya pada Allah. Allah yang uji kita dengan masalah, Allah juga yang selesaikan masalah kita. Jadi kita selama ni kita duk ingat kita yang selesaikan masalah. Tak benar pun kita selesai masalah. Yang selesaikan masalah kita Allah, bukan kita. Cuma bila dia tak ingat kepada Allah, dia sangka dialah yang selesaikan masalah dia selama ni. Tak? Yang kita jadi susah dulu, hari ni jadi senang. Siapa senangkan? Allah. Bukan kita, bukan kejayaan kita, bukan pasal kita cerdik, bukan pasal kita pandai. Sebab tu kita kena faham. Itu kena mengaji lebih dalam bab akidah. Kan? Dalam bab tauhid, sifat 20. Gitu kita akan jumpalah ilmu-ilmu untuk menambahkan keyakinan dan kebahagiaan kita pada Allah. Tapi itulah yang dimaksudkan oleh Abu Sulaiman Al-Darani. Perkataan ini dia kata berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil daripada hadis Nabi yang berbunyi akhlisil amala yajzika minhul qalil. Akhlisi, ikhlas. Ikhlaskanlah amala perbuatanmu. Yajzika minhu, maka al-qalil, maka yang sedikit qalil pun darinya, daripada sedikit itu, yajzika, akan mencukupimu. Dikira cukup. Ikhlaskanlah perbuatan kita, ibadah kita buat ikhlas, maka walaupun ianya sedikit pun sudah memadai. Daripada banyak tapi tak ikhlas. Macam ni nak dekat dengan Ramadan kan. Tak kisahlah Tok Sagaduh antara nak buat 8 ke nak buat 20. Kan? Yang penting apa kita buat tu, kita buat yang terbaik. Kan? Kalau mau buat 20 pun tapi tak ikhlas, buat nak cepat-cepat, laju-laju. Ada setengah tempat kan, 20 rakaat 15 minit siap. Macam mana? Apa jadi dengan semayang tarawih dia, rupa macam mana tarawih? Punya laju baca Fatihah, pelang kelibut. Dia nak buat ibadah ke nak beribadah? Beza. Sekadar nak buat, jadi buat ajalah. Tapi kalau betul-betul nak beribadah, bukan itu caranya. Nak beribadah, maksud ibadah. Ibadah ni, ain ba alif dal ta marbutah, ibadatun.
diambil daripada perkataan abdun. Abdun artinya hamba. Ibadatun artinya kelakuan hamba. Maknanya bila kita buat ibadah, rupa kehambaan, kata guru ni. Maknanya ibadah itu rupa kehambaan. Sebab tu bila kita semayang, kita rukuk, kita sujud, sembamkan muka kita atas lantai. Nak sembam muka atas lantai tu, kita letak muka kita atas lantai tu setarah mana? Setarah dengan tapak kaki kita. Tempat kita bijak, itu tempat kita cium. Ada tak? Itulah kehambaan. Meletakkan kehambaan. Tapi dah kalau buat tu sekadar buat, nak rasa kehambaan kot mana? Duduk laju sana buh gini-gini. Jadi bukan begitu. Jadi maksud kata, walaupun jumlahnya sedikit, tak payah kata 8 ke 20. Kalau 2 rakaat saja pun, tapi buat dengan berkualiti, itu lebih baik daripada begitu banyak dengan kuantiti. Atau ibadah kualiti itu lebih baik daripada ibadah yang berupa kuantiti semata-mata. Bukan saya kata 20 tak bagus, tak. Lagi banyak, lagi bagus. Tapi yang banyak itu, biarlah orang cakap apa, kualiti. Kalau tak mampu buat banyak, sikit tapi kualiti itu lebih baik. Okey? Begitu. Pada sisi Allah ni, Allah angka yang berkait dengan perkiraan angka ni kita. Contoh macam orang tanya, orang yang derma RM1 dengan derma RM100. Dari segi zahir, manusia pandang orang derma RM1 hebat lagi sebab dia derma 100. Orang derma RM1 orang kata apa cerai buh RM1 je. Ada. Ya tak? Tapi tak semestinya di sisi Allah begitu. Itu sisi makhluk, sisi manusia pandang. Pada sisi Allah tak begitu. Allah tengok kedudukan dia. Kalau seseorang tu contoh dia derma RM1, padahal yang ada pada dia hanya RM2. Itu ke? Dalam bank tak ada langsung. Bukan dalam bank. Bank pun tak ada dia ni. Dia orang susah, miskin. Duduk tidur pun tepi kedai pakai kotak itu kan. Kebetulan masa duduk tidur tepi tu, dia letak mangkuk tepi tu, orang buh RM2. Ada RM2. Bangun pagi-pagi, dia pun siap-siap. Pergi ke masjid. Dia pun tak ada tempat. Mandi pun mandi kat masjid. Tumpang masjid punya bilik air. Lepas tu dia pergi semayang subuh, nampak lalu tabung, dia buh RM1. Padahal ada pada dia RM2. Dia buh RM1. Dia buh RM1 tu bukan nilai RM1, tapi nilainya separuh harta dia. Kalau bagi separuh harta, agak-agak pahala besar ni. Separuh harta dia bagi. Sebab dia ada RM2. Dia bagi RM1 tu besar dah pahala. Kawan yang bagi RM100 belum tentu besar. Sebab apa? Dia bagi RM100, tapi dalam bank ada kat gitu. Jadi tak semestinya dengan angka semata-mata. Itulah Allah itu maha adil. Kalau manusia tak adil. Kalau kita hukumkan siapa? Kita hukumkan yang RM100 itulah lagi bagus. Yang RM1 tu kita kata, apa nak jadi dengan hang? Kita kutuk dia. Tapi sisi Allah tidak. Sebab tu Allah maha mengetahui. Jadi buatlah apa pun kita nak buat. Buatlah walau seringkah mana pun. Tapi tujuan utamanya ikhlaskan hati kita. Maka dengan ikhlas itu sudah dikira yajzika minhul qalil. Cukup walaupun ianya sedikit. Begitu. Kan? Cuma persoalannya apa makna ikhlas? Kalau dari segi bahasanya ikhlas ni diambil daripada perkataan khalas. Kalau kita pergi buat umrah ke mana ke haji kan, kita lalu kat depan dekat Masjid Nabawi, kita masuk nak ziarah Nabi, dia tak boleh lama-lama, dia suruh jalan. Kalau kita berhenti duduk depan makam Nabi, duduk lama-lama nak cakap dengan Nabi, bagi salam kat Nabi, sekejap lagi polis Arab ni kata, khalas haji, khalas. Apa maksud khalas? Khalas tu maksudnya selesai. Dah. Bahasa kita gitulah. Dah. Jalan. Dah, selesai. Jadi makna khalas tu selesai. Ikhlas ni maknanya selesaikan. Maknanya benda yang telah selesai, benda yang sudah. Bila kita dah buat satu kebaikan, maka jangan kita ingat-ingatkan lagi. Jangan kita
orang cakap apa, menyebut-nyebutnya lagi. Itu makna ikhlas. Dah, khalas, ikhlas. Dah bagi, senyap. Sudah, tak payah banyak cakap. Ni kadang-kadang minta maaf cakap. Ni contoh aja. Dia bagilah apa-apa dekat masjid. Bagi mangkuk ke periuk ke apa kan. Dia tak pakai. Periuk belanga kat rumah tu tak pakai. Simpan dulu-dulu. Lepas tu tak pakai kat rumah, bagi masjid lah. Dia pun bagi masjid. Ya, esok lusa bila-bila pula, minggu depan ke bila-bila ke dia pergi sebut. Hari tu ni kenapa tak pakai masak ni, tak pakai periuk yang aku bagi hari tu? Habis. Tak usah sebutlah periuk aku bagi hari tu. Tak usah sebut. Cakap dia periuk mana periuk? Gitu dah. Jangan sebut periuk aku bagi hari tu. Bila sebut balik aku bagi hari tu, seolah-olah masih dia pandang yang tu yang dia punya. Sedangkan setelah wakaf, apa makna wakaf? Itu kita kena faham. Bila kita mengaji Quran kan ada perkataan wakaf dengan ibtida. Kan? Mana kalau tu sambung. Wakaf makna apa? Berhenti. Makna berhenti di sini, harta tu berhenti milik. Bukan kita punya dah, Allah yang punya. Bukan kita punya lagi. Bila bukan kita punya lagi, sebut aku punya lagi. Buat apa? Aku bagi hari tu. Jangan sebut dah. Kalau tak, takut nanti amal kita jadi tak ikhlas. Jadi rugilah, padahal besar pahala tu. Bagi kat masjid kat tu. Kan orang ramai nak pakai, besar pahala tu. Tiba-tiba kita pergi sebut haba'an mansurun, jadi debu yang berterbangan. Rugilah. Itu penting. Jadi itu makna ikhlas. Dah buat, lupa. Tak payah ingat. Kebaikan yang kita buat, jangan kita ingat langsung. Sampai kita rasa macam tak ada kebaikan kita buat. Itu. Dan kejahatan yang kita buat, ingat sampai bila-bila walaupun sudah bertaubat. Dah taubat dah ni, ingat lagi. Allah takut taubat tu Allah tak terima. Jahat dulu-dulu zaman muda, ingat lagi. Jangan kita lupa yang tu. Kan? Walaupun setiap kali ingat kita sebab rasa nak nangis. Ya, nangis itulah tanda takut pada Allah. Kata ulama, moga-moga tangisan kamu itulah memadamkan api neraka Allah. Bukan masuk pada api neraka, tapi nak maksudnya Allah ampunkan dosa. Dengan sebab kamu rasa bersalah sangat kepada Allah. Kan? Tapi kita, kadang-kadang kita ni jadi terbalik. Kebaikan kita duk ingat sangat. Kebaikan orang kita tak ingat. Orang duk tolong kita buat tak ingat. Buat tak kisah. Buat tak tahu je. Nah, kejahatan diri sendiri kita tak ingat. Kita buat lupa. Kejahatan orang bukan main kita dendam. Aku ingat sampai bila-bila. Aku kalau mati hidup balik aku ingat lagi. Dia kata kalau mati hidup balik dia ingat lagi. Tak, tu mujur tak mati lagi ni. Ni tak mau tukar sikap. Macam mana sikap? Kejahatan kita ingat, kejahatan orang jangan ingat. Anggaplah dia macam tak pernah buat jahat kat kita, walaupun berkali-kali dia buat jahat kat kita. Biar pirak. Kata guru kami, jadilah seperti pohon pokok yang berbuah. Dibaling batu, balas balik dengan buah. Itulah tasawuf, itulah akhlak yang terpuji. Memang cakap senang, nak buatnya payah, tapi tak mustahil untuk kita cuba beramal. Lagi-lagi kita berada di bulan Rajab, Syakban, Ramadan, bulan yang mengarah kepada bulan yang mulia. Moga-moga Allah bantu kita buat satu perubahan pada diri kita. Kan? Cubalah latih-latihkan diri. Orang nak cakap kita macam mana pun, sabar buat. Paling tidak, kalau tak baling buah pun, kita tak bagi sesuatu yang baik pun, diam sudah. Itu paling tidak, sabar. Orang kata apa pun, diam, sabar, tahan. Kan? Kalau rasa tak tahan, macam nak marah balik, nak geram pula ni, belah dari situ. So, takut kita duduk situ juga, kita balas balik lah. Kita pun tak apa, pergi tempat lain. Kurang-kurang ni kita tak lepas kat situ. Selesai masalah. Kan tak? Tu antara kaedah-kaedah nak train diri kita. Benda ni dalam ilmu tasawuf dipanggil riyadhah. Riyadhah ni maksudnya latihan. Untuk train diri kita, dia tak boleh tiba-tiba terus jadi macam tu. Tak ada orang tiba-tiba terus jadi wali. Kan tak? Tiba-tiba terus jadi warak, tiba-tiba terus jadi soleh. Tak ada. Dia kena latih. Lagi-lagi kalau dah sikap kita dulu pun jenis bengih ke apa ke, dah terbiasa situ, memang payahlah. Tapi latih pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan jangan pernah berputus asa. Kan? Selalu ingat pada Allah. Atau rasa nak marah, sebut nama Allah. Allah. Gitu. Moga-moga Allah turunkan balik kemarahan kita. Sebab marah ni kata Nabi,
datang daripada iblis, syaitan. Kadang syaitanlah yang mengapi-apikan lagi, kan? Itu cara. Okey. Jadi itu salah satu makna khalas, iaitu ikhlas, makna lupakan, tak usah ingat. Kejahatan orang kita jangan ingat, kejahatan diri kita ingat. Kebaikan orang kita ingat sangat, kebaikan kita jangan kita ingat. Itu cara dia. Okey, itu satu. Lagi juga yang makna yang lebih menepati lagi pada makna ikhlas ni, kita berbalik kepada surahnya sendiri. Dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Ikhlas. Betul tak? Tapi cuba perhati tengok Suratul Ikhlas ni. Suratul Ikhlas ni ada 4 ayat. Dan surah ni surah yang popular lah. Kan? Tok Imam kalau nak mudah senang baca yang tu je lah. Kan? Dan tak jadi masalah pun di zaman Nabi ada seorang imam dia baca Suratul Ikhlas bila-bila pun. Rakaat pertama pun ikhlas, rakaat kedua ikhlas, sembahyang subuh ikhlas, zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib ikhlas, isyak. Semua ikhlas. Sampai ada orang tak puati dengan dia. Bawa pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia ni asyik-asyik baca surah ikhlas. Asyik-asyik baca Suratul Ikhlas. Nabi tanya sahabat tu, betul ke wahai imam? Sebab dia imam kat kampung dia. Sahabat ni. Betul wahai Rasulullah, memang saya baca Suratul Ikhlas lah tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Kata Nabi, kalau begitu, nanti Suratul Ikhlas akan memimpin tanganmu masuk ke dalam syurga. Apa nak maksud? Tak jadi masalah pun. Walaupun kita baca Suratul Ikhlas tiap-tiap waktu pun, kalau itulah tanda kita cinta dan sayang. Itu baru sayang pada satu surah. Kalau sayang 114 surah. Walau sayang satu surah saja, Nabi kata dia akan pimpin masuk syurga. Dan kalau sayang 114 surah, semua surah dia suka baca, semua surah dia sayang. Itu maksud. Nak? Gitu. Jadi kita rakyat lah, tak kisah, tak ada masalah. Kan? Baca surah pendek ke surah panjang ke. Dia bila tu imam baca surah pendek, dia kata, tak reti tu, tak ngapal lah tu. Tu dia baca surah mudah-mudah tu, surah pendek. Kena? Bila imam tu baca surah panjang, pun dia komplain juga. Apa baca surah panjang sangat? Orang ada kerja lagi ni, apa nak buat? Semua tak kena. Suruh dia jadi imam, satu surah tak pergi. Lagi tu. Kena? Jadi jangan suka komplain. Kita buat. Kalau rasa orang lain buat tak betul, kita buat. Kan? Senang cerita. Ni komplain orang tak buat tak betul, suruh dia buat lagi tak betul. Tak? Gitu. Baik. Jadi balik, apa makna ikhlas? Balik pada Suratul Ikhlas. Tapi yang peliknya, dalam Suratul Ikhlas, tak ada perkataan ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah mana ikhlas? Tapi namanya Suratul Ikhlas. Jadi apa maksud? Maksudnya Allah nak ceritakan pada kita, makna ikhlas tu ada pada 4 ayat je. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Esa, Allah yang satu. Allahus samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maksud perkataan as-samad, as-samad itu maksudnya semua setiap makhluk ni berhajat kepada hanya Allah yang satu. Lam yalid wa lam yulad, ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tak perlukan siapa-siapa. Allah tak perlukan anak dan Allah tak perlukan bapa untuk dia jadi anak. Tak ada. Allah tak perlukan siapa-siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada siapa pun yang setara dengan Allah, sekufu dengan Allah. Hanya Allah. Itu makna ikhlas. Apa makna ikhlasnya? Mau buat apa pun amalan kamu, buat hanya kerana Allah. Itu maksud ikhlas. Itu paling tepat makna ikhlas. Buat bukan kerana yang lain. Buat bukan kerana manusia. Bukan kerana orang. Buat bukan kerana itu, ini, pangkat, jawatan, duit dan sebagainya. Minta maaf. Itu kan dia ada satu organisasi, ada senarai imam. Imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Ada. Bila imam 1 bertugas, imam 2 tak datang. Tidur kat rumah. Kan? Dia makan. Bila imam 2 bertugas, imam 1 pula tidur kat rumah. Gitu. Kan? Bila kita tanya tersempak kat kedai, tak nampak tadi solat, tak nampak dia di masjid. Saya tak bertugas hari ni. Dia jawab macam tu. Oh, kalau bertugas baru datang. Jadi jangan salahkan makmum.
Kalau kita tengok ada makmum yang tak datang, kita tanya, tak datang solat tadi? Mak saya bukan tugas hari ni sebagai makmum. Hari ni makmum lain tugas. Nampak? Dah kalau tu imam ketuanya pun macam tu, dah kalau imam pun macam tu, dah makmum lagi lah. Sebab tu kita nak memimpin umat, kita kena betul-betul dulu. Jadi ikhlas menjadi imam. Yang tak dapat dielakkan, itu cerita lain. Kan? Ni kira bertugas. Jadi maknanya dia bukan ikhlas. Dia buat bukan buat kerana Allah. Dia buat kerana bertugas. Itu mujur gak time tugas datang. Ada lagi parah lagi. Nama dia ada dalam senarai imam. Tapi tak pernah jadi imam. Tapi allowance selalu ambil tiap-tiap bulan. Itu lagi parah. Ini lagi parah. Kita patut biarlah ada maruah sikit, malu muka sikit nak ambil. Tugas tak pernah, lepas tu nak ambil. Itu tarik imam. Pengusi pun pernah ada macam tu, jenis pengusi. Masjid tak pernah nampak batang hidung. Kan? Tapi kekal jadi pengusi. Lepas tu ambil allowance. Pun ada juga jenis macam ni. Pun masalah juga. Kalau pergi buat kerja-kerja untuk masjid, itu cerita lain. Yang ni tak pernah ada. Buat tak kisah. Kan? Itu pun ada juga masalah. Kita bila pegang jawatan kepimpinan dan sebagainya, ingatlah kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sonok-sonok saja. Jadi ikhlas, itu makna ikhlas, buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Berdasarkan yang tadi adalah mana nak capai kebahagiaan ialah tidak ada langkah melainkan langkah kepada Allah. Tidak ada jalan melainkan jalan kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang niatnya melainkan niatnya kerana Allah. Maka akhlisil amal, kata Nabi SAW, ikhlaskan perbuatanmu, buatlah kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Percayalah tuan-tuan, kalau kita betul-betul ikhlas buat kerja untuk Allah, kan? Soal dapat upah bukan bermaksud tidak ikhlas. Ada bila kita hurai gini, ada orang tak faham, netizen lah ni, netizen je komen. Kan? Jumpa depan-depan tak berani dia cakap. Dalam Facebook ke apa, dia komen lah. Kan tak? Dia kata apa? Kalau ustaz ikhlas sangat, jangan ambil duit masjid lagi tu. Jangan ambil duit sampul. Balik gitu je lah. Dia cakap. Kata bodoh kan marah. Nampak? Bukan maksudnya bila kita ambil upah ke ambil apa ke, itu maksud kita tidak ikhlas. Sebab tu faham tadi, ikhlas tu buat kerana apa? Kerana Allah. Tapi mengambil upah tak semestinya dia buat kerana upah. Dia cuma ambil. Kerana tu lain. Kerana tu dalam hati. Kerana Allah ke kerana upah? Nak tengok kerana Allah ke kerana upah, tiba-tiba kalau upah tak diberi, dia tak datang. Baru tu kerana upah. Tapi kalau upah bagi ke upah tak bagi, dia tetap datang. Itu kerana Allah. Jadi ambil itu bahagian lain. Itu bahagian upah saja. Gitu. Cakap. Macam tu dia pergi kerja, jangan ambil gaji. Jangan ambil gaji. Kata nak ikhlas sangat. Itu kena faham makna ikhlas. Bukannya macam tu maksud dia. Gitu. Baik, kemudian kita sambung muka surat 100. Berkaitan dengan perkara ini, seorang penyair mengatakan, berkaitan perkara ini, perkara mana? Perkara ikhlas tadi. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkadzunuba aujabu was-sabru fin naibati sa'bu lakinna fautat thawabi as'abu wad-dahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Ni penyair lah, saya tak pandai syair, main baca je lah. Kalau penyair dia ada lenggok dia lah. Itu syair. Apa maksud dia? Fardun, wajib, ala atas an-nasi manusia. Ay yatubu, ay antu bahawa, yatubu iaitu bertaubat, yakni meninggalkan dosa-dosa.
Wajib bertaubat bagi manusia. Wajiblah dia bertaubat. Fardun 'alan nasi ayyatubu. Wajib bertaubat bagi manusia. Bertaubat ni hukumnya wajib. Ni kita hurai sikitlah bab taubat ni. Dosa ni dia ada dua. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Selalunya dosa besar ni dia ada hudud. Kalau ada hudud tu confirm dosa besar. Macam mencuri, hududnya potong tangan. Kan? Tak semayang, nak hududnya dipenggal kepalanya, pancung kepala. Kan tak? Berzina, direjam. Kan? Jadi itu confirm itu maksud di situ ialah dosa besar. Dosa kecil, dosa yang tak ada hududnya. Tetapi dia tetap dosa. Cuma apakah bezanya dosa besar dengan dosa kecil? Dosa kecil dia akan hilang dengan sendirinya apabila kita buat kebajikan. Kan? Dosa kecil, contoh dosa kecil ni salah satunya lah contoh, iaitu melihat aurat perempuan. Kan? Melihat aurat perempuan. Jadi macam contoh, macam zaman kita hidup sekarang ni lagi payah. Keluar-keluar je tengok orang tak pakai tudung. Tu aurat dah tu. Kan kita tengok. Dosa tu. Tapi dipanggil dosa kecil. Dosa kecil. Sebab kadang-kadang payah kat kita nak tutup mata macam ni nak bawa motor. Macam mana nak bawa kereta? Buka mata nampak dia. Kan? Nak tengok berita je. Dia tak pakai tudung tak baca berita. Macam mana? Kan? Tak dengar berita, tak tahu berita. Habis macam mana? Itulah dosa kecil. Dosa tetap dosa. Dosa kecil. Tapi dosa kecil ni dia akan hilang dengan sendirinya, automatik dia hilang bila kita buat kebajikan. Kebajikan tu maksudnya apa? Apa-apa kebaikan. Kita derma kat masjid, dia hilang, dikikis sendiri. Kita derma, kita tolong orang ke, kan? Kita sedekah, kita buatlah apa-apa kebaikan. Kita sembahyang sunat banyak-banyak, kita baca Quran, dia akan hilang sebab kebajikan kita buat tadi tu. Umpamanya kata guru kami, seperti mana pinggan lepas kita makan mesti ada sisa sikit-sikit lah, sikit-sikit nasi, sikit-sikit. Bila kita tuang air jiruh dengan air pahit gitu, dia jatuh sendiri. Itu benda kecil-kecil. Itu macam maksud dosa kecil-kecil. Tapi bagi dosa besar, dia tak hilang. Dosa besar hukumnya wajib dengan bertaubat. Selagi tak bertaubat, selagi tu dosa besar tu kekal. Sekalipun dia dah tak buat dah dosa tu. Faham? Contohnya dulu zaman muda pernah mencuri. Lah ni tak curi dah, lah ni dah jadi AJK masjid dah, nak curi apanya. Dah tak berani dah, dia takut. Tapi dia tak pernah mengisytiharkan taubat daripada Allah bahawa atas dosanya yang dulu tu. Maka dosa tu kekal ada pada dia sampai kiamat. Melainkan dia mesti isytihar, astaghfirullahalazim, aku bertaubat padamu ya Allah atas dosa aku mencuri ni. Dan dia wajib ulang semula apa saja yang dia curi. Wajib pulang balik. Kalau nak pulang balik macam ni, Ustaz, cari tak jumpa dah orang yang saya curi dulu ni. Cari waris keluarga ni. Mungkin orang tu dah tak ada, meninggal. Waris keluarga pun tak tahu. Kalau dah jalan buntu sangat, nak ambil nilai yang kita curi dulu tu, derma atas nama orang yang kita curi. Derma di masjid ke mana ke, kita derma, ini atas nama orang yang saya curi dulu tu. Moga-moga nanti di hari akhirat kalau orang tu tuntut balik kat kita, cakap duit kamu hari tu saya dah masuk dalam tabung masjid, jadi pahala kat kamu. Dia tengok pun pahala dia tambah, dia kata terima kasih. Okey, selesai masalah. Moga-moga begitu. Jangan buat bodoh, jangan buat tak tahu, tak kisah. Sekarang dah rajin sembahyang jemaah di masjid, yang dulu tu buat tak heran, dia tak jadi, dia kekal. Sebab dosa besar dia kekal, melainkan dengan taubat, taubatan nasuha. Itu maksud wajib bertaubat tu. Tu tak boleh main-main buat tak kisah aja. Ni hati-hati, jaga-jaga. Itu kisah curi lah. Masa kerja dulu. Kan? Ini kadang-kadang banyak berlaku dalam masyarakat. Masa kerja dulu kita ada menipu dalam kerja. Kita claim satu benda yang tak sepatutnya claim. Kan? Claim OT tapi tak buat OT. Kan? Claim teksi, padahal bukan naik teksi pun. Kita buat satu benda yang istilahnya sebenarnya haram. Mengambil harta secara haram. Kan? Beli barang pejabat ke apa ke,
nak markup. Kau tim dengan toke buat resit lain. Kan? Ada bahagian persen untuk dia. Kan? Bos tak tahu. Itu satu. Ada lagi pula ambil barang pejabat buat balik. Kan? Kadang-kadang kertas-kertas di pejabat buat balik rumah. Kipas ke printer ke apa ke buat balik tanpa izin. Kalau bos izin tu cerita lain. Ni tak ambil senyap gitu je. Lepas tu itu cerita dululah. Lepas tu lah ni pencen dah. Dan ni duduk masjid dah. Tak buat dah kerja-kerja tu semua. Kan? Dan dia pun tak mau buat dah benda tu semua. Dia pun dah taubat. Taubat dia taubat. Tapi harta tu tetap jadi tanggungan. Habis macam mana nak buat tu? Kena pulang balik. Kena bayar balik ganti rugi apa semua tu. Kena cari balik bos tu. Bayar balik ni bos dulu saya guna duit pejabat ni tanpa izin bos gini. Kena jumpa balik. Nak jumpa mana Ustaz? Cari tak jumpa dah. Cari tak jumpa buat kaedah macam tadi. Dia kena menderma atas nama orang tu balik. Sebab dia tak boleh buat senyap. Tak boleh buat senyap. Harta, hutang dengan manusia, hutang tetap dikira hutang. Jadi masalah, tetap jadi masalah. Sebab tu sampai ada ulama' disebut, bukanlah maksudnya dosa dengan manusia itu lebih berat daripada dosa dengan Allah. Tak. Tapi maksud kata ulama', kalau kita buat dosa dengan Allah, Allah tu maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Kita taubat sungguh-sungguh dengan Allah selesai. Tapi dengan manusia bukan penerima taubat. Manusia bukan penyayang sangat. Jadi dosa dengan manusia, tetap dosa dengan manusia. Tentu kadang-kadang dia jadi lebih payah. Jadi nak kena selesai juga. Kan? Tak boleh buat lebih kurang. Tak boleh buat kira. Tak apa kot, saya dah taubat dah. Taubat. Hak orang tu kena tak? Kena selesaikan juga. Tu kena ambil kira dah. Jangan buat tak tahu gitu je. Dulu ada rasuah ke apa ke, kena selesai. Tak? Jangan buat tak kisah. Lah ni bagus dah pakai serban. Kayu sugi celah telinga. Tak kira celah telinga tak celah telinga. Kes dulu kena selesaikan. Benda-benda yang lama kena selesaikan. Barulah nanti insya-Allah kita selamat di hari akhirat. Itu kena ni lah. Kena cari balik apa sebagainya. Kalau tak ada juga cara lain, barulah kita dengan cara menderma tadi. Tapi jangan ambil terus cara derma. Tak boleh. Kena usaha dulu. Kembalikan hak dia. Kena usaha dulu. Dan lagi kata dia, lakinna tarka dzunuba aujabu. Namun, lakinna tu tetapi. Namun tarka meninggalkan az-dzunub dosa-dosa aujaba lebih wajib. Apa maksud dia ni? Namun meninggalkan dosa-dosa lebih wajib. Maksudnya tadi, wajib bertaubat bagi manusia. Orang yang bertaubat ni setelah apa? Setelah dia buat dosa. Dah buat dosa, baru dia taubat. Tapi dia kata, tarkaz dzunuba aujab. Tapi meninggalkan dosa tu lagi wajib. Maksudnya sebelum buat tu lah tinggal dulu. Jangan kata, tak apa, kita buat dulu, nanti kita taubat lah. Ni banyak orang cakap itu. Tak apa, kita muda lagi, kan dah tua kan baru taubat. Dah pencen kan baru taubat. Jangan. Takut tak dan pencen. Takut tak dan tua. Jadi makna tinggalkan dosa itu lebih wajib. Maknanya sebelum buat tu lagi. Sebelum buat dosa tu, tinggalkan siap-siap. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, wala taqrabu zina. Maksud wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Zina ni lambang kepada maksiat lah. Sebab antara maksiat yang paling keji ni zina lah. Jadi Allah kata jangan kamu dekati zina. Atau dengan kata lain, jangan kamu dekati maksiat. Maksudnya macam tu. Tapi Allah tak kata wala taf'alu zina. Allah tak kata jangan kamu buat zina. Padahal yang salah tu buat zina. Bukan pasal dekat. Tapi kenapa Allah kata jangan dekat? Maknanya maksiat ni bukan kata jangan buat. Dekat pun jangan. Itu maksud. Sebab bila dia dah dekat, confirm dia buat. Macam tu. Jadi cara dia jangan dekat langsung. Sampaikan untuk guru kami ajar, kita nak cari parking ni. Nak cari parking. Nak pergi kedai, nak beli roti ke apa, nak beli barang makan lah. Cari-cari parking, tak ada parking. Kebetulan ada satu petak kosong. Dan petak kosong parking tu duduk depan kedai tikam nombor ekor.
Kata tok kami, jangan parking situ. Parking jauh sikit tak apa. Jangan parking. Sebab apa? Sebab bila parking situ, dia dikira dekat dengan maksiat. Padahal bukannya kita nak pergi beli roti. Bukannya kita nak pergi tekan nombor. Kita nak beli roti. Nampak? Nah, tapi bila kita parking situ, dah dikira kita mendekati. Takut lama-lama parking. Lama-lama masuk dalam. Lama-lama tikam. Mampu. Dia jadi koi dekat. Jaga. Maksiat ni dia, barang maksiat adalah barang syahwat. Barang yang nafsu suka. Barang yang dikelilingi dengan benda yang nafsu minat. Itu barang maksiat. Dia barang yang nafsu kata sedap. Nafsu kata lazat. Sebab tu kita jangan dekat. Bila dekat, nanti kita dah mula rasa macam, best lah. Nama habis. Sebab tu, wala taqra', jangan dekat langsung. Potong dia awal-awal. Potong, sekat tu. Kan? Sebab tu jangan dekat-dekat dengan orang yang buat maksiat. Lain lah kalau macam taraf-taraf ulama' dia nak dakwah orang-orang yang melacur dan sebagainya. Itu pun dia kena pastikan iman dia cukup kuat. Kalau iman pun tak kuat, tak basah-basah dengan dia pula. Jangan. Lebih baik, makna kata meninggalkannya itu lebih wajib. Menjauhinya itu lebih wajib. Jauh, tinggalkan perkara-perkara yang tak elok, yang dosa-dosa maksiat dan sebagainya ni. Jangan dekat langsung. Gitu. Wasabru finna ibati sa'bu. Sabru sabar. Finna ibati menghadapi musibah. Itu sa'bu adalah berat. Sabar menghadapi musibah adalah berat. Betul. Okey. Perkara yang terjadi yang tak elok, atau kita kata mudarat lah, perkara yang mudarat. Bila berlaku ke atas orang kafir, itu dipanggil bala. Kadang-kadang bendanya sama. Contohlah, kita bagi contoh banjir. Rumah orang beriman pun banjir juga. Rumah Tok Imam pun masuk air juga banjir. Rumah Acong Mutu Sami pun masuk juga air. Okey. Tapi kalau mudarat itu berlaku ke atas orang kafir, itu dipanggil bala. Nama dia. Satu lama. Tapi kalau mudarat itu berlaku atas orang beriman, itu tak dipanggil bala. Itu dipanggil musibah. Itu beza. Bala dengan musibah. Bala ni atas azab Allah pada dia. Orang kafir, Allah berikan mudarat. Kita, sebab kita orang itu dipanggil musibah. Apa makna musibah? Musibah ialah ujian. Itu sebagai satu bentuk ujian. Macam ujian budak sekolah di sekolah lah, jawab exam. Kalau dia gagal, habislah dia, corok dah. Zaman lah okey lagi lah, gagal-gagal pun naik tingkatan. Kalau zaman dulu-dulu gagal tak naik. Duduklah level tu juga. Kan? Tapi kalau dia lulus, dia berjaya, dia akan naik markah. Dia akan naik. Begitu juga dalam hidup kita ni, diuji Allah dalam bentuk musibah tadi tu. Kan? Kadang-kadang ada orang dia gagal dengan ujian Allah, maka gagal makam dia. Dia akan jatuh kedudukan makam dia di sisi Allah, jatuh hina. Tapi kalau dia lulus berjaya, makam dia diangkat. Dia jadi lebih orang yang lebih warak, lebih sabar, lebih baik. Sebab tu bila datang satu bentuk mudarat kat kita, pandang ini sebagai satu musibah. Dan musibah ini adalah ujian. Dan kita kena pastikan kita lulus ujiannya. Macam mana cara nak lulus ujian? Kuncinya ialah as-sabru, iaitu sabar. Okey, apa makna sabar? Sabar tu pula apa benda? Sabar tu artinya mu duduk diam. Itu sabar. Duduk diam. Relax, tenang. Itu sabar. Contoh macam tadilah, Allah uji kita dengan banjir. Air masuk dalam rumah, habis TV rosak, TS rosak, habis semua dengan sopa-sopa, habis semua tak boleh pakai, buang macam tu saja. Jangan mengeluh. Jangan marah. Tenang, sabar, diam. Ambil jalan dengan duduk diam. Duduk diam tu panggil sabar. Diam. Usaha macam biasalah, cari rezeki macam biasa. Beli balik barang yang rosak itu, gini. Allah nak. Kadang-kadang Allah saja nak uji je. Ayah mertua saya, dia duduk di belah Batu Kurau. Rumah mertua saya ni depan sungai, belakang pun sungai. Dua-dua sungai. Depan sungai, belakang pun sungai.
Sungai bercantum kat depan rumah dia. Sekali tu hujan tak berhenti-henti. Bila hujan tak berhenti-henti, air sungai makin naik. Dah bayanglah, depan sungai, belakang sungai. Depan pun naik, belakang pun naik. Habis air naik. Cepat. Kan? Kami baru tengok air naik dekat parah buku lali lah. Dekat depan rumah. Saya pun lari masuk dalam. Nak pergi ambil kunci kereta, nak bawa alih kereta. Pergi ambil kunci kereta, keluar balik, air dah sampai peha. Punya laju air tu naik. Kita masuk dalam ambil kunci je, keluar balik dah peha. Oi, laju betul air naik. Sebabnya dua sungai. Nak habis barang semua rosak. Nak barang elektronik, peti air lah, apa semua habis rosak. Tilang-tilang katil habis semua, tak boleh pakai. Dengan kalau banjir pula bukan air jernih. Air pula air keladak apa semua, air tanah berselut habis semua. Kan? Nampak satu bentuk macam habislah, mampulah kan. Kalau orang jenis iman tak kuat, nak merapulah cakap, apalah habislah, mampulah aku ginilah, macam cakap. Tapi kalau orang sabar diam. Rupa-rupanya lepas daripada tu orang hantar bantuan, lebih daripada tu dia dapat. Elok-elok rumah ada satu katil, lepas dapat bantuan 3 katil. Ada kata. Kenapa? Ada kata. Sabar. Allah nak tengok kita sabar tak sabar. Allah maha kaya. Allah bukan miskin. Allah kadang saja nak uji kita je. Nak tengok. Kamu yakin tak ngaku? Kan? Gitu je. Tapi kita jenis tak yakin, tak sabar. Kan? Tak yakin pada Allah. Kita tengok. Budak-budak kecil. Kan? Budak-budak baby kan. Kita baling ni. Lepas tu kita sambut. Budak tu menangis ke ketawa? Ketawa ni. Gini. Sebab apa dia ketawa? Padahal kan dia kena baling. Dia kena baling tu. Kenapa dia sonok? Sebab apa dia sonok? Sebab dia yakin ayah dia sambut dia balik. Cuma kita dah besar kena baling. Tak ketawa. Nangis. Sebab kita tak yakin. Dia ni sambut aku dah sebab kita berat dah. Kan? Tapi budak dia balik. Gelak dia. Sebab apa? Sebab dia yakin ayah dia sambut balik. Gitulah. Kalau orang yakin pada Allah, Allah uji dia. Allah, relax je. Boleh senyum lagi. Dia tahu nanti Allah bagi lebih baik. Alah, relax lah. Allah saja nak test kita je. Dia kata gitu. Allahu Akbar. Tapi nak capai tahap tu bukan mudah-mudah lah. Lepas tu kena mengaji lagi. Lepas tu kadang-kadang berlaku dalam pengalaman hidup. InsyaAllah dia akan rasa. Sebab tu ada orang kata, ada ulama kata, hampir-hampir tak ada wali itu dari kalangan orang muda. Maksudnya, susah nak jadi wali ni, kekasih Allah ni, orang yang betul-betul hatinya reda dengan Allah. Jadi maksudnya nak sampai ke tahap hati ni betul-betul kuat dengan Allah, dia ambil masa. Satu dengan mengaji, yang kedua pula dengan pengalaman. Tu kita kena teruskan hidup kita insya-Allah. Wadahru fi sarfihi ajib, dia kata. Belum, atas balik. Lakinna fauta thawabi as'abu, tapi hilang pahala adalah lebih berat. Nampak betul tak dia cakap? Sabar menghadapi musibah adalah berat. Bila kita diuji Allah, nak sabar tu bukan senang. Cakap senang. Orang kata sabarlah yuk. Sabar, dia kata. Nak, hang cakap senang lah. Hang tak kena. Dia kata. Sabar tu memang berat nak sabar. Tapi kita kena sabarlah. Berat. Tapi ingat, hilang pahala adalah lebih berat. Kalau kita tak sabar, kita ngompeng bising apa semuanya, merapu cakap, akhirnya pahala hilang. Itu pahala tu hapus sebab kita ni tak sabar. Jadi fikirkan. Memang sabar tu berat, tapi kamu kena ingat kalau hilang pahala lagi berat. Jadi kamu nak sabar ke nak hilang pahala? Jawab gitu. Kan? Wadahru fi sarfihi ajib. Perubahan dalam setiap zaman selalu aneh. Dalam berubah zaman ni selalunya memang aneh-aneh. Sebab tu kita jenis zaman hari ni, kita tengok budak-budak muda hari ni, kita rasa macam apa mereka ni. Setiap zaman dia ada keunikan dia masing-masing. Ada keanehan dia masing-masing. Macam tu zaman, dia kata. Lakinna ghaflatan nasi a'jab. Namun yang lebih aneh adalah kelengahan manusia yang semakin menjadi-jadi. Ya betul.
setiap zaman ada keunikan masing-masing. Kan? Budak zaman sekarang ada style dia. Macam kami